Yo geng, selamat malam geng-geng BHH sekalian. Malam to admin mau ceritakan sebuah kisah yang dimuat naik oleh seorang student ni lah geng. Identiti sebenar student ni taklah admin nak beritahu sebab apa. Yang muat naik cerita ni pun tak bagi tahu nama sebenar. Wahahaha. Kena game ya? Tidaklah. Sorry. Jadi admin malas nak cakap banyak geng. Pastikan anda like video ni dan subscribe ke channel BHH. Jom sama-sama kita subscribe. Kita take a few second. 1, 2, 3 second. Okay, go. Jadi geng, untuk memulakan episod kita pada malam ini, sama-sama lah kita berdiri dan kita layan intro dulu ya. Nama yang diberi Z bukan nama sebenar. Aku ni seorang student geng. Lebih tepat lagi, aku ni student final year lah. So macam biasa, kalau dah masuk final year, banyaklah projek-projek kena buat geng. Aku nak kongsikan pengalaman seram aku ketika aku menyiapkan FYP. Ataupun untuk pengetahuan korang, FYP ni adalah final year project lah geng. Okay, jadi time tu semua student ada di kampus lah sebelum COVID geng. COVID tu apa? Korang tahulah COVID tu apa. So sebelum COVID lah time tu. So kami masih berpeluang lah untuk merasa hidup student kampus. Hahaha. So time tu aku dengan team member aku, dengan SV supervisor FYP kami orang ni lah, tengah habiskan coding lah yang belum siap. Banyak geng coding ni geng. Kami siapkan coding tu dekat lab fakulti kami lah. So geng, balik agak lambat jugalah, dalam pukul 5 lebih gitu. So partner aku ni kiranya ada hal lah geng. So dia balik awal lah, 4:30 dia dah caw time tu. So tinggal aku dengan SV aku lah dekat lab ni geng. Oh jadi lupa aku beritahu, geng aku tadi tu, partner aku tadi tu dia student NR lah, non-resident. So aku ni tinggal dekat college. So dia balik awal sebab ada hal. So back to the story. Time tu jam sudah mau pukul 6 lah geng. Aku pun dah rasa melekit badan ni sebab yalah kan seharian buat coding geng. Walaupun dalam aircon tapi dah kerja keras. Garanti berpuluh juga. So last aku minta izin lah dekat SB aku untuk balik ke dom dan nak sambung projek ni hari esok lah geng. Dah penat ni, nak push juga tak dapat lah. So SB aku pun okey sebab SB aku ni rupa dia pun dah penat lah geng. Kasihan pula tengok. So lepas tu kami kemas lah barang geng. Kami off PC apa semua, shutdown equipment, lepas tu simpan dalam toolbox. Semua lampu kami off. Okay, dah habis semua tu, kira aku keluar dulu lah daripada SB aku ni geng. SB aku ni adalah kemas-kemas sikit barang dalam tu. Taklah gelap sangat. Time tu adalah dalam 45 ataupun dah 70% lampu lab tu kena tutup lah. So aku pun keluar, SB aku tinggal dalam lah. So tiba-tiba time separuh jalan, aku dengar SB aku cut pintu lab tadi lah. Okay, time tu jarak aku dengan pintu lab tu kira dalam 100 meter gitulah geng. Panjang ada koridor geng. 100 meter lah koridor sebab satu blok kan. Time tu SB aku ni depan pintu tu, dia nampak aneh geng. Macam tunduk je. Haish, dah lah time petang-petang dan gelap ni geng. Takkan SB aku nak main-main. Nak prank apa, belum birthday lagi time ni aku geng. Tapi yang peliknya geng, aku dapat dengar suara SV aku ni kat telinga aku dengan jelas walaupun dia jauh. Jarak antara aku time tu lah seperti yang aku katakan tadi, 100 meter. Aku pun hairan geng. Aku blur sekejap lah. Lama aku tenang dia. Nak kata SB aku takkan supervisor aku berkelakuan macam tu. Lepas tu kan geng, tiba-tiba kan SB aku ni cakap dengan aku, dia angkat kepala macam ni. Dia macam sepatah-sepatah gitulah. Aku pun macam hairan lah.
Hai, kenapa SB aku ni cakap pelik, seram sejuk dia ni. Kataku dalam hati. Siapa nak tanya depan-depan, oh SB kenapa cakap macam tu? Garanti tidak lah. So itulah. Okay, lepas tu SB aku ni bercakap macam ni geng. Z, kan time tu time petang kan, petang gitu dah senyap bah. Dah koridor tu, korang tahu koridor yang bersiling tu, garanti ada echo bah. Dia cakap macam ni geng. Z, nanti tunggu sini malam kerja. Haish, naik belum ramai member geng. Aku time tu pun angguk-angguk je lah. Okey sir, jerit sebab jauh kan geng. Lepas aku mandi apa semua. Oh sorry, sebelum tu kita reverse dikit. Okay, lepas ku jawab okey sir tu, aku pun tinggalkan bangunan tu. Aku sampai ke college. Aku mandi dan siap-siapkan barang aku lah, sebab aku agak-agak lah. SB aku tadi janji dengan aku pukul 7.30 lah. So lepas mandi bagai, aku pun turun dari dom. Lepas tu singgah makan lo dekat dewan makan lah. Biasanya kan aku ni dia buat meet pukul 7 macam tu lah, yang seperti yang aku cakap tadi. Sebab tu dah standard time dia, tak terlalu lambat lah. So aku pun turun lah. Lepas makan, aku turun ke lab. Dalam 7.30 gitulah aku turun time tu. Kenyang geng, kenyang. Jadi aku macam mamai lah time on the way pergi lab tu. Maklum lah aku ni makan jenis yang makan banyak. Dah on the way aku ke lab tu kan geng, aku heran lah, kenapa blok tok gelap semacam oh. Kalau ada meeting, garanti lampu nyala. Tapi ni tidak. Kataku dalam hati. Dah lah, aku jalan je. Hai, seram geng. Dah lah aku seorang time tu. Hai, seramnya lain macam ni geng. Tapi tak apalah, aku beranikan diri. Mana lebih teruk, takut tempat gelap kah, takut SB marah? SB marah lagi teruk geng. Nanti kena potong markah, habis kau. Okay geng. Lepas tu aku jalan. Aku naik lah blok tadi tu. Blok ni ada 4 tingkat lah geng. So aku naik sampai tingkat 3, sebab lab fakulti kami dekat tingkat 3 lah. Fuh geng, gelap betul blok ni. Boleh biol loh. Seluruh blok gelap macam, entahlah macam mana, macam tak ada tanda manusia lah dekat situ. Cuma tangga aja yang ada tu, ada lampu geng. Okay, sudah naik ku pergi tingkat 3 tu kan. Lepas tu dari tangga tu aku kena jalan dalam 20-30 meter lah untuk ke depan pintu lab kami orang tu. Okay, geng. Tengah aku jalan ni geng, aku rasakan macam ada orang ikut dari belakang lah geng. Macam-macam aku dengar geng. Macam dengar suara perempuan, tapi taklah perempuan cakap, taklah perempuan ketawa. Dia macam macam tu lah. Hidu bau harum tu tiba geng. Time tu aku dah senyap geng. Dah lain macam ni. Aku pun tak ni lah, aku pun tak bising lah. Aku pun jalan je dengan hati berani. Takut SB marah kan, dah lambat ni. Biasanya dia janji pukul 7, aku datang pukul 7.30 ni, dah nak pukul 8 ni. Lepas tu geng, tengah aku mendekati lab kami orang kan, tiba-tiba geng, dekat bilik sebelah tu, aku nampak macam ada benda putih lah sedang berdiri dekat tingkap. Apa lagi geng, aku pun sangka itu SB kan. SB aku ni jenis yang suka guna, apa orang cakap, lab coat yang macam baju doktor tu, yang putih tu. Aku ingat dia lah sebab dalam tu gelap. Siapa tahu dia nak prank aku. Aku pun tak nak tengok geng, dah berdegup ni. Aku jalan je lah. Sampai je dekat lab tu, aku dah agak dah. Lab tu kosong geng. Yang lebih memeranjatkan aku, pintu masih terkunci. Aku pun geleng kepala. Aku pun adalah ketawa sikit. Ayah SB aku ni,
Ajak datang awal, dia yang lambat. Bak kata orang geng, on time is late. Hahaha. Gurau je geng, gurau. Oke geng, aku pun tunggulah depan lab aku ni dalam 5 minit gitulah. Siapa tahu SV aku ni sampai. Dah 5 menit, 10 menit, tak ada orang sampai geng. Rasa hairan dalam hatiku semakin membara geng. Jadi aku pun angkat handphone geng. Aku angkat handphone, lepas tu aku call lah SV aku ni geng. Sampai 5 kali aku call baru dia jawab. Alamak. So SV aku cakap geng. Hah? Kenapa call semalam-malam ni? Ada apa-apa pasal coding kah? Sir, bukan sir suruh saya pergi lab ni malam kah? Tidaklah. Saya tengah gathering dengan family ni Z. Aku terus cakap sorry kat SV aku. Aku terus rasa seram sejuk geng, dan banyak persoalan hinggap di kepala aku. Siapa yang suruh aku pergi lab ni? Aku terus buka langkah 10k. Lari geng, lari ke bawah. Nak tahu sebab apa? Sebab time kat pintu lab tu, aku rasa macam tangan tengah pegang bahu ku geng. Wah.